Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimpunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang ringkas ini untuk sama-sama kita mendengar beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keistimewaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian yang lalu kita telah bincang berkenaan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sayyidina Ka'ab, suatu ketika Nabi datang kepada kami, dan kata Sayyidina Ka'ab ketika itu, aku bersama dengan 6 orang sahabat yang lain, yakni ada 7 orang sahabat sedang duduk. Lalu Nabi datang kepada mereka dan Nabi tanya, "Ma'ajalasukum, apa sebab kalian duduk ini?" Mereka kata, "Kami duduk nak menunggu salat, wahai Rasulullah." Lalu Nabi diam seketika dan Nabi memandang dengan wajah baginda SAW. Nabi kata, "Hal tadruna ma yaqulu rabbukum?" Nabi tanya, "Kalian tahu tak apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?" Mereka kata, "Kami tak tahu, hai Rasulullah." Nabi kata, "Sungguhnya Tuhan kalian berfirman, siapa yang salat kemudian dia salat pada waktunya serta menjaga rukun dan hak-hak di dalam salat, maka aku menjamin baginya syurga. Dan siapa yang salat bukan pada waktunya dan tidak menjaga hak-hak pada salat itu, maka tidak ada janji daripadaku untuknya memasukkan ke dalam syurga." Untuknya dimasukkan ke dalam syurga. "In syi'tu 'adzabtuhu," kata Allah, kalau aku nak aku azab dia, wa in syi'tu ghafartu lahu, dan kalau aku nak aku ampunkanlah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dah bincang beberapa perkara sebelum ini, yakni hadis ini seperti mana disebutkan oleh Ibn Abdul Bar berkenaan dengan orang yang mengambil ringan ataupun tidak menjaga hak-hak dalam salat, bukanlah untuk orang yang tidak sembahyang. Kerana orang yang tidak sembahyang, kalaulah dia tidak sembahyang kerana menganggap kerana mengingkari akan kewajipan salat, maka orang ini kufur secara ijma' ulama. Tapi kalau dia tak sembahyang hanya sebab dia malas, maka orang yang macam ni dia tidak dijatuhkan kufur mengikut sebahagian ulama, antaranya ulama dalam mazhab Maliki, sebagai mazhab Syafi'i dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Mereka ini tidak dijatuhkan sebagai kufur. Mereka hanya dihukumkan sebagai fasik dan mereka diminta untuk bertaubat. Kalau dia tetap tak nak sembahyang walaupun telah diminta untuk bertaubat, maka orang macam ni boleh dihukum bunuh mengikut sebahagian ulama. Tetapi di sana ada juga sebahagian ulama salaf yang mana pendapat ini diuatkan daripada Sayyidina Ali dan juga daripada salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, Ishaq ibn Rahwayh dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri. Orang yang meninggalkan salat walaupun dalam keadaan dia meyakini akan kewajipan salat, tetapi hanya dia meninggalkan salat kerana malas, misalnya kita kata sebelum ini, menurut sebahagian ulama dia tetap dihukumkan sebagai kufur. Tetapi di sana masih ada lagi pendapat lain daripada mazhab Hanafi yang juga dinakalkan daripada al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan pendapat Al-Muzani, yang mana orang yang tidak melakukan salat dalam keadaan dia beriman, meyakini bahawa salat itu adalah wajib, maka orang yang macam ni dia tidak kufur dan tidak dihukum bunuh. Mereka hanya dihukum ta'zir, yakni mereka akan dihukum penjara sehinggalah mereka melaksanakan salat. Dalilnya apa? Kerana mereka mengatakan bahawa Nabi sebut dalam sebuah hadis yang akan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath." Nabi kata tidak halal darah seseorang muslim itu yang mengucap 2 kalimah syahadah dan naik saksi bahawa aku adalah Rasulullah, melainkan 3 perkara, yakni pertama an-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Bila seorang itu telah membunuh, maka dia perlu dihukum sebagai dihukum bunuh. Tapi dibincangkan oleh ulama yang bunuh ini adalah bunuh yang sengaja. Adapun orang yang bunuh tanpa sengaja, maka dia tidak akan dihukum bunuh, sebaliknya hanya dihukumkan sebagai diat, dihukumkan dengan hukuman diat. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, orang yang tidak halal darahnya, orang yang halal darahnya itu adalah orang yang at-thayyibu zani, yakni orang yang tua ataupun orang yang telah berkahwin kemudian berzina.
Yang ketiga, orang yang halal darahnya siapa dia? Al-mariku minad din at-tariku lil jamaah, orang yang meninggalkan medan peperangan. Hanya 3 golongan ini yang Nabi kata darah mereka adalah halal. Selain daripada itu, maka darah mereka tidak halal selagi mana mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Daripada hadis inilah kata Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Muzani, bahawa orang yang tidak melakukan salat selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, selagi mana dia tidak mengingkari kewajipan salat, maka dia tidak dihukumkan sebagai kafir dan dia tidak dihukum bunuh. Sebaliknya hanya dihukumkan penjara. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, perkara ke-7 yang merupakan keistimewaan umat baginda SAW dalam bab salat adalah salat ialah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan, rahmat dan keredaan kepada seseorang. Hanya dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keampunan. Begitu juga Allah akan menurunkan rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala akan meredai orang yang melakukan salat. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, al-waqtul awwalu minas salati ridwanullah wal waqtul akharu ataupun wal waqtul akhir afwullah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmizi, waktu yang awal daripada salat itu adalah redha Allah, dan waktu yang selainnya sebahagian ulama kata wal waqtul akhar, waktu yang lain, yakni dah terkeluar daripada waktu salat itu. Contoh waktu salat zuhur dah masuk asar, maka kata Nabi SAW, ma'afullah, keampunan Allah. Sebagian ulama kata wal waqtul akhir, yakni waktu akhir, dia belum masuk asar lagi tapi nak hujung-hujung nak masuk asar, maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, afullah, keampunan Allah untuknya. Kata Ibnu Malik ketika menjelaskan hadis ini, makna hadis ini apa dia? Seruan untuk kita menyegerakan waktu salat, seruan kepada kita untuk mengejar redha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat pada awal waktu. Perkara yang sama juga disebutkan oleh Al-Mula Al-Qari dalam kitab beliau berjudul Mirqatul Mafatih. Cuma Al-Mula Al-Qari beliau sebut dalam kitab Mirqatul Mafatih bahawa makna hadis ini hanyalah sebahagian waktu awal salat. Maknanya bukanlah kerana solat ini, nanti kita akan lihat bahawa ianya dibahagikan kepada 3 waktu. Waktu yang awal, waktu pertengahan dan waktu akhir. Maka yang Nabi sebut sebagai redha Allah ini adalah sebahagian waktu awal ini, bukanlah waktu pertengahan, bukanlah waktu akhir. Jadi bila kita melihat hadis ini, sebahagian ulama menafsirkan maknanya sebagai sababu ridaihi, al-waqtul awal minas salati sababu ridaihi, waktu awal daripada salat itu adalah sebab untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama kata dihazafkan mudhafnya, yakni al-waqtul awal sababu ridwanillah, waktu awal daripada salat itu adalah sebab untuk meraih daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi kata tak, ianya sebagai mubalaghah. Ini nak menunjukkan bahawa redha Allah itu adalah bagi mereka yang salat pada awal waktu. Al-waqtul awal ainu redha Allah. Waktu awal itu adalah sebenar-benarnya merupakan redha Allah. Jadi ini pandangan ulama berkenaan dengan makna sebenar daripada hadis ini. Dan dalam hadis ini juga Nabi kata wal waqtul akhir ataupun waktul akhir. Kata sebagian ulama yahtamilu ayakuna khurujan 'anil waqt. Berkemungkinan disebutkan wal waqtul akhir, yakni waktu yang lain itu adalah keluar daripada waktu salat. Dan sebahagian yang lain mengatakan bahawa bukan makna waktul akhir tapi waktul akhir, yakni al-muradu bihi, yang dimaksudkannya adalah waktul karahiyah, waktu-waktu yang makruh. Contohnya al-isfiraru fil asri, semayang asar pada waktu langit dah mula nak tenggelam. Wa tajawuz an nisfil laili fil isya, begitu juga salat isya setelah setengah malam. Maka salat-salat yang seperti ini adalah salat yang ataupun kita kata waktu yang makruh untuk salat. Dia tak sampai haram tetapi waktu yang makruh, dah nak habis-habis waktu.
Jadi inilah dimasukkan oleh Nabi, wal waqtul akhir afullah. Waktu yang akhir, yang lain ataupun waktu yang akhir adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna keampunan Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ridwanullahi li'annahu ajjala ila ibadatillah wa huwa muaddin ila ridha. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, redha Allah itu adalah kerana dia menyegerakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah berusaha untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Syafi'i lagi, wal afu, adapun keampunan itu adalah yushbihu an yakuna lil muqassirina, adalah untuk orang yang muqassirin, yakni orang yang tak mampu misalnya, ataupun dia ada urusan yang lain sehingga dia terpaksa salat pada akhir waktu, maka orang yang macam ni akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang mana yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, bahawa ada pertambahan di pertengahan. Jadi kita kata awal waqt ridwanullah wa akhirul waqt afullah. Dalam riwayat Al-Baihaqi ditambah pertengahannya, yakni awal waqt ridwanullah, awal waktu itu redha Allah, wa wasatul waqti rahmatullah, pertengahan waktu itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa akhirul waqti afullah, dan akhir waktu itu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat apa yang disebutkan oleh Mula Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, beliau juga sebut bahawa rahmat Allah untuk orang yang melaksanakan salat pada pertengahan waktu. Sebut dalam hadis ini pada pertengahan waktu itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna orang yang salat pada awal waktu mendapat redha Allah, orang yang salat pada pertengahan waktu mendapat rahmat daripada Allah, orang yang salat pada akhir waktu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat dia salat pada akhir waktu itu adalah kerana ada urusan yang lain yang perlu dia laksanakan. Dan dalam mazhab Syafi'i disyaratkan kepada kita, kalau kita nak salat sedikit lewat ataupun kita nak menunda salat kita, maka perlu niat dalam hati, azam dalam hati kita nak semayang bila selesai urusan tersebut. Sehingga kan dikatakan bahawa kalau seorang itu dia ada urusan nak diselesaikan sehingga akhirnya menyebabkan dia terpaksa melewatkan salat, kalau dia tidak berazam untuk segera melakukan salat, maka orang yang macam ni, kalaulah dia meninggal dunia, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan dia berdosa kerana sengaja melewatkan waktu salat. Itu kalau kita ada urusan, maka boleh selesaikan urusan tersebut. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Pertengahan waktu rahmat Allah, akhir waktu itu keampunan daripada Allah. Tapi kena ada azam, kena ada usaha untuk kita menyegerakan salat apabila telah selesai urusan yang kita perlu laksanakan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, makna daripada pertengahan salat itu adalah rahmat Allah, pertengahan waktu salat itu adalah rahmat Allah, adalah Allah membenarkan kepada kita untuk melewatkan salat sehingga waktu pertengahan. Dan inilah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah tidak mewajibkan kepada hamba-Nya hanya untuk salat pada awal waktu. Kerana kalau kita diwajibkan pada salat awal waktu, tuan-tuan, agaknya makin ramai yang tak akan semayang, ataupun makin ramai yang akan semayang dah terkeluar daripada waktu salat. Jadi disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan 3 waktu. Ada waktu awal, ada waktu pertengahan, ada waktu akhir. Dan kalau solat pertengahan pun masih mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, masih dianggap sebagai orang yang muaddis lis-salah, orang yang menunaikan salat, tak dianggap sebagai qada. Baik. Dan daripada hadis ini juga kata Ibnu Malik, ulama mazhab Hanafi mengambil daripada hadis ini bahawa solat asar dan subuh itu sunat dilewatkan. Itu kalau kita lihat beberapa tempat yang mengamalkan mazhab Hanafi, yang berpegang dengan mazhab Hanafi, mereka solat asar lambat. Kadang-kadang pukul 6 lebih baru dia sembahyang asar. Kan? Begitu juga dengan waktu subuh, mereka biasanya salat subuh tu lewat sedikit, hari nak cerah baru dia sembahyang subuh. Kerana di sisi ulama mazhab Hanafi, hadis ini menunjukkan bahawa yang sebaiknya salat subuh dan asar itu dilewatkan. Dan hukum ini juga diambil daripada beberapa hadis yang lain yang nanti kita akan bincang pada pengajian yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka lewatkan? Kenapa subuh dilewatkan sehingga langit dah cerah?
asar dilewatkan sehingga matahari dah mula berubah, dah mula nak tenggelam, dan sembahyang isyak pula sebelum 1/3 malam di dalam mazhab Hanafi itu lebih afdal daripada kita sembahyang pada awal waktu isyak. Kerana tujuannya adalah untuk memperoleh fadilat menunggu waktu salat dan menunggu sehingga jemaah ramai. Tujuannya apa? Supaya dapat pahala bila kita tunggu nak sembahyang tu. Tunggu nak sembahyang itu pun diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama kita nak tunggu supaya jemaah semakin ramai. Baik. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini waktu awal adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala, waktu pertengahan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktu akhir salat itu adalah merupakan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sebahagian ulama, apa makna keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini? Keampunan ini bukanlah dengan makna Allah mengampunkan dosa, tetapi dengan makna kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melebihi daripada yang sepatutnya. Al-fadl. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 9 Allah sebut wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bertanya pula kepadamu, yakni kepada Nabi SAW, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni apakah yang akan mereka dermakan. Lalu kata Allah kepada Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, dermakanlah apa yang berlebih dari keperluan kamu. Qulil afwa, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, yang nak disedekahkan apa dia? Adalah lebihan. Maka daripada ayat ini Allah menggunakan kalimah al-af. Afu di sini bukanlah dengan makna keampunan, tapi dengan makna lebih daripada yang sepatutnya. Kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, walaupun salat pada akhir waktu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap terima dan dianggap sebagai orang yang menunaikan salat. Baik. Selesai kita dua hadis. Kita pergi pula tuan-tuan kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-8. Perkara yang ke-8 yang merupakan keistimewaan umat baginda SAW dalam bab salat ini, apa dia? Salat itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala berbangga terhadap orang yang menunaikannya di hadapan para malaikat. Allah Taala tuan-tuan, dia bangga dengan kita di hadapan para malaikatnya bila kita melaksanakan sembahyang. Allah berbangga dengan kita. Yang sepatutnya tuan-tuan kita kata, siapalah kita nak dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan, kok bos kita puji kita tuan-tuan, menjongket-jongket kita jalan. Tak batu jalan nampak. Dah tak nampak jalan bila dipuji dek bos tu. Bayangkan tuan-tuan, bila yang puji kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Agung, dan dipujinya pula bukan di hadapan manusia yang cikai-cikai, tapi di hadapan para malaikatnya, di hadapan makhluk yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok hadisnya apa. Hal ini dinyatakan oleh hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna ayyatanawabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar yajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Maksudnya apa? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berganti-ganti mencatat amalan kalian. Sebahagian malaikat pada waktu malam dan sebahagian malaikat pada waktu siang. Dan mereka berhimpun pada waktu salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang bersama, yakni bermalam denganmu, naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyoal kepada mereka, sedangkan Allah Taala lebih mengetahui. Kata Allah, bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kalian meninggalkan mereka? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka menunaikan salat, dan apabila kami datang kepada mereka juga dalam keadaan menunaikan salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita lihat hadis ini, Nabi sebut yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail. Kata Nabi SAW, yata'aqabun. Apa makna yata'aqabun? Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, makna yata'aqabun ay ta'ti ta'ifah aqib ta'ifah thumma ta'udu al-ula aqib al-thaniyah. Kata Imam Ibn Hajar, makna yata'aqabun ini adalah
satu kelompok datang setelah kelompok yang lain. Kemudian kelompok yang pertama akan kembali dan diganti dengan kelompok yang kedua. Maknanya dia bertukar shift di antara dua kelompok. Satu grup turun, satu grup naik. Bila grup yang naik ni turun, grup yang kat bawah ni naik balik. Maka dia bertukar. Maka ini yang maknanya ta'aqabun. Kata Ibnu Abdul Bar, ta'aqub ini adalah terjadi antara dua kelompok ataupun dua orang yang silih berganti tugas, seperti kumpulan tentera. Seorang tentera dia akan menjaga, mengawal di hadapan pintu, dan seorang lagi standby. Contohnya seorang tentera ini dia jaga 5 jam. Bila 5 jam dia akan balik, yang berehat tadi akan ganti pula dia 5 jam pula. Habis 5 jam dia akan balik, yang berehat tadi ganti pula. Maka ini makna ta'aqub, bertukar ganti, bersilih ganti. Dan dalam hadis ini Nabi kata fikum, yakni orang yang salat atau seluruh orang yang beriman. Malaikat yang bersilih ganti ini sama ada dia datang kepada orang yang semayang ataupun kepada seluruh orang yang beriman. Tak kiralah dia semayang ataupun tidak, maka malaikat ini akan datang untuk melihat keadaan manusia. Dan malaikat inilah nanti bila dia naik, Allah akan tanya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-Ku? Mereka akan kata, hamba-Mu sedang buat sekian. Dalam hadis ini, bila malaikat ini naik, Allah tanya kepada dia, bagaimana keadaan hamba-Ku? Mereka kata, taraknahum hum yusallun. Kami meninggalkan mereka, ya Allah, dalam keadaan mereka sedang semayang. Dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan mereka sedang semayang. Baik, ulama bincang. Nabi sebut dalam hadis ini tentang fikum malaikah, akan bertukar bersilih ganti pada kalian malaikat. Jadi timbul persoalan, siapakah malaikat-malaikat yang mana tugasnya ini adalah bersilih ganti pada waktu subuh dan asar? Kata Imam Qadhi Iyad, yang mana menurut beliau pandangan ini diambil daripada jumhur ulama, malaikat yang bersilih ganti ini adalah malaikat hafazah, malaikat yang menjaga manusia. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan bahawa secara zahirnya yang turun naik ini, yang bertukar shift ini bukan malaikat hafazah. Kenapa? Kerana kata Imam Al-Qurtubi, yang pertama, tidak ada riwayat yang mana malaikat hafazah ini dia akan meninggalkan hamba. Malaikat hafazah, malaikat yang menjaga manusia ini, dia akan kekal bersama dengan manusia. Tidak ada mana-mana riwayat lain yang menunjukkan bahawa malaikat hafazah ini dia akan naik duk mengadu ke Allah apa yang sedang dilakukan oleh hamba. Tak, mereka akan tetap kekal bersama dengan manusia. Yang kedua, tidak ada riwayat malaikat hafazah siang dan malam itu adalah dua malaikat yang berbeza. Tidak ada mana-mana riwayat menunjukkan bahawa malaikat hafazah ini adalah malaikat yang mempunyai dua grup. Ada malaikat hafazah siang, ada malaikat hafazah malam. Yang ketiga, tidak mungkin malaikat hafazah ni bila dia naik, Allah hanya tanya kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku, apa yang dilakukan oleh hamba-Ku ketika mana kalian naik tadi. Kenapa? Kerana sepatutnya malaikat hafazah ini dia menjaga semua amalan manusia. Tapi kenapa Allah hanya tanya tentang keadaan ketika last sebelum dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena faham juga tuan-tuan, bila kita kata naik bertemu dengan Allah, bukanlah makna Allah ada di langit. Kan dia kata, oh ustaz ngabar Allah ada di langit. Tak. Makna naiknya para malaikat itu kerana langit itu adalah tempat terletaknya muluk, pemerintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah itu menunjukkan Allah dia ada di langit? Tak, kerana Allah itu tidak memerlukan kepada hajat, kerana dialah yang menciptakan segala-galanya. Baik. Kemudian kata Nabi, yajtami'una fi salatis subhi. Dua grup malaikat ini, sama ada sebahagian ulama kata mereka adalah malaikat yang berbeza. Maknanya apa? Yata'aqabun ini bukanlah dua malaikat ataupun bukanlah dua grup malaikat. Dia adalah malaikat yang bertukar-tukar. Setiap kali waktu subuh tukar malaikat lain, waktu asar malaikat lain, waktu subuh yang lain malaikat lain. Dia akan bertukar-tukar. Ini menurut sebagian ulama. Tapi yang kuatnya adalah mereka hanya dua kelompok yang Allah perintahkan untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu subuh dan waktu asar. Kemudian yajtami'una, yakni yang menunjukkan bahawa dua malaikat ini bila dia tukar shift itu dia akan bertemu pada satu waktu.
Walaupun lafaz ini menunjukkan mereka menyaksikan orang yang salat berjamaah dan secara bersendirian. Kerana yajtami'una fi salati subhi wa salati nanti thumma ya'ruju alladhina batu fikum, walaupun secara zahirnya malaikat-malaikat ini dia turun, ataupun yang turun-turun yang naik-naik ini dalam keadaan mereka salat secara berjamaah. Taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Dalam hadis ini Nabi menggunakan dengan jamak yang menunjukkan ramai, wa hum yusallun, mereka sedang salat. Jadi kata sebagian ulama, walaupun secara zahirnya hadis ini menunjukkan yang malaikat naik report kepada Allah ini adalah ketika mana mereka melihat orang yang salat secara berjamaah, tetapi secara umumnya ia juga menunjukkan bahawa mereka juga datang kepada orang yang salat secara bersendirian. Seperti mana kemungkinan malaikat yang bersilih ganti adalah hanya dua kelompok atau sejenis malaikat, sama ada yang naik itu adalah dua kelompok yang kita kata tadi, ataupun dia adalah memang jenis malaikat. Ada malaikat nama dia jenis malaikat yang waktu siang, ada malaikat yang jenisnya jenis malam. Sama ada dia adalah jenis yang sama tapi ada dua grup, ataupun ada dua jenis, satu malaikat siang, ada satu malaikat malam. Kata Ibnu Abdul Bar, walaupun hadis ini secara umumnya, secara zahirnya menunjukkan bahawa malaikat ini dia akan datang kepada orang yang salat secara berjamaah ataupun secara bersendirian, tetapi malaikat-malaikat tersebut secara khususnya mereka menyaksikan orang yang salat secara berjamaah. Dan kata Qadhi Iyad, apakah hikmah mereka ini dihimpunkan pada dua salat ini, pada waktu subuh dan asar? Kata Qadhi Iyad, hikmahnya adalah mereka berhimpun pada dua salat ini adalah untuk menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yang menjadikan perkara terakhir yang dilihat oleh malaikat adalah keadaan mereka beribadah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka pada dua waktu je, subuh dan asar? Kerana adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya perkara terakhir yang malaikat ini lihat sebelum mereka naik bertemu dengan Allah adalah dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam Fathul Bari, bila Al-Imam Ibn Hajar beliau menukilkan pandangan Qadhi Iyad dalam masalah ini, beliau kembali mengkritik Qadhi Iyad. Ini hebatnya para ulama kita yang dahulu, pemikiran mereka yang begitu kritis. Kata Imam Ibn Hajar, Tadi kata Qadhi Iyad menganggap bahawa malaikat itu adalah malaikat hafazah. Tapi kali ini Qadhi Iyad kata apa? Imam Qadhi Iyad beliau mengatakan bahawa tujuan Allah menurunkan mereka pada dua waktu salat ini adalah rahmat daripada Allah, supaya mereka bila naik melihat manusia itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibn Hajar, takkanlah malaikat hafazah ni tak tahu apa yang dilakukan oleh hamba itu selain daripada waktu salat. Kalaulah dia malaikat hafazah, maka sudah tentu dia tahu sebelum sembahyang tu dia buat apa. Waktu zuhur dia buat apa, dia buat maksiat ke, dia buat apa ke. Tapi kenapa mereka hanya melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu asar dan subuh? Jadi sebagian ulama kata kemungkinan Allah sembunyikan amalan-amalan hamba tersebut daripada malaikat tadi. Dia tak tahu yang amalan yang lain. Yang dia tahu hanya waktu asar dan waktu subuh sahaja. Adapun sebelum daripada itu Allah sembunyikan daripada mereka, supaya bila mereka naik bertemu dengan Allah, mereka hanya lakukan yang baik-baik sahaja. Dalilnya apa? Kerana Nabi sebut dalam hadis, inna salata ila salat kaffaratun lima bainahuma. Sesungguhnya di antara salat dan salat itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Maknanya bila kita sembahyang zuhur nak sembahyang ke asar, maka salat zuhur kita itu akan menghapuskan dosa sebelum zuhur. Bila kita sembahyang asar, maka salat asar kita akan menghapuskan dosa di antara zuhur dan asar. Segilah begitu. Maka disebabkan itu kata ulama, kenapa malaikat tadi dia tak tahu amalan yang lain? Kerana amalan lain itu disembunyikan oleh Allah daripada mereka, daripada pengetahuan mereka. Yang mereka tahu hanyalah ketika hamba-hamba itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Nabi kata thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian orang yang malaikat yang duduk bermalam bersama dengan kalian akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama bincang thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kenapa Nabi kata dalam hadis ini hanya malaikat yang duduk ataupun malaikat yang kekal bersama dengan manusia pada waktu malam? Maknanya dia turun waktu asar. Waktu asar dia stay dengan manusia sampai waktu subuh. Subuh baru dia naik. Waktu subuh tu dia akan buat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama bincang secara panjang lebar. Insya-Allah pada pengajian akan datang kita lihat satu persatu apakah perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan mengapa malaikat ini melaporkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, naik kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada waktu subuh, dan apa pula pandangan ulama-ulama yang lain berkenaan dengan maksud sebenar hadis ini. Wallahu a'lam wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.